Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid cikgu. Hari ini hari Rabu 18 Ogos 2021. Jadi untuk kelas kita pada hari ini kita akan sambung perbincangan topikal kita, iaitu kita sedang membincangkan unit 5. Okey, unit 5 iaitu tajuk wang. Okey, jadi pada kelas hari Isnin yang lepas kita telah membincangkan kertas 1. Okey, cikgu akan share sekejap. Share cikgu punya Jamboard lah. Okey, jadi okey, ini adalah apa yang kita dah bincangkan. Okey, jadi kita dah bincangkan kertas 1. Ada 5 soalan yang kita dah bincangkan untuk soalan unit 5 tajuk wang ni. Jadi untuk hari ini kita akan membincangkan kertas 2. Jadi kamu boleh buka muka surat 112. Okey, cikgu harap kamu semua dah bersedia dengan alat tulis dan juga buku masing-masing lah. Siapa yang sedang belum buka buku, cikgu harap kamu buka buku di muka surat 112. Okey. Jadi untuk muka surat 112, unit 5, tajuk wang kertas 2. Okey. Cikgu nak volunteer untuk baca soalan yang pertama. Okey, volunteer untuk baca soalan. Okey, Katati. Baca soalan Ya. Gaji tahunan Encik Syam pada tahun 2018 ialah RM606,480. Dia menyimpan 1/4 daripada gaji tahunnya di sebuah bank. A. Berapakah jumlah wang yang disimpan oleh Encik Syam pada tahun 2018? Okey, B. Terus baca. Okey. Encik Syam ingin membuka sebuah kedai runcit dengan modal RM100,000. Jika dia menyimpan jumlah wang yang sama setiap bulan, adakah wang simpanannya dalam tempoh 8 bulan pertama mencukupi untuk dijadikan modal perniagaannya? Okey, terima kasih Katati. Okey, jadi kita lihat, okey, apa maklumat-maklumat yang kita boleh dapat daripada soalan tersebut. Okey, jadi kita tengok, cikgu baca sekali lagi daripada mula. Gaji tahunan Encik Syam pada tahun 2018 ialah RM606,480. Jadi di sini apa yang kita dapat, kita dapat maklumat dekat situ ialah tentang gaji tahunan. Okey, soalan satu Soalan satu. Okey, maklumat dulu Yang ni pertama kita tahu gaji tahunan. Apa maksud gaji tahunan? Gaji tahunan ni maksudnya untuk tempoh 12 bulan. 12 bulan. Daripada bulan Januari sehingga bulan Disember. Jadi itu maksud dia. Jadi di situ kita dapat lihat bahawa gaji tahunan dia ialah RM606,480. Okey. Jadi ini gaji tahunan dia. Okey, itu maklumat pada ayat pertama. Okey, kemudian dia kata, ayat yang kedua, dia menyimpan. Okey, kemudian di sini kita dapat maklumat, maknanya dia simpan 1/4 daripada gaji tahunannya. Gaji tahunannya. Ini maklumat ni. Okey. Jadi dia simpan 1/4 daripada gaji tahunannya. Ini maklumat penting yang kita boleh beri perhatian lah. Okey. Jadi dia simpan dekat bank lah. Okey, jadi soalan A. Okey, soalan A. Berapakah jumlah wang yang disimpan oleh Encik Syam dalam tahun 2018? Jadi dia tanya simpanan untuk tahun 2018. Okey. Jadi apa yang perlu kita buat untuk
dapatkan berapa simpanan Encik Syam. Jadi maklumat dekat sini adalah penting. Okey, cikgu guna color lain. Okey. Maklumat yang sini, nampak? Dia kata simpan 1/4 daripada gajinya. 1/4 daripada gajinya. Gaji tahunannya. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Jadi berdasarkan kata kunci yang kita dapatkan situ, kita boleh buat 1/4. Okey, daripada tu menunjukkan kata kunci bagi operasi darab. Nak darab dengan berapa? Kalau kita tengok situ tadi, gaji tahunannya. Daripada gaji tahunannya. Bermaksud kita kena darab dengan gaji tahunan dia tadi ialah 606,000. Okey, 606,480 ringgit. Okey. Jadi ini yang kita kena buatlah. Jadi sekarang persoalan dia bagaimana nak buat pengiraan ni. Okey. Okey. Jadi bagaimana nak buat pengiraan ni? Ni sepatutnya ni simple je lah. Okey. Kamu boleh guna kaedah mansuh ataupun kaedah potong tu. Ataupun kalau tak dapat tu, kamu boleh guna kaedah yang biasa cikgu dah selalu tunjukkan pada kamu kalau kamu ingat cara dia. Okey, pengangka ni kita darabkan dengan nombor yang berada di sebelah kanan ni. Ni kita buat operasi darab. Bila dah dapat hasil darab tu, kita bahagikan dengan penyebut. Tapi dalam situasi ini, kita tak perlu darab. Kenapa kita tak perlu darab? Sebab nombor dekat pengangka ni adalah 1. Jadi nombor, apabila pengangka ni 1, kalau 1 darab dengan sesuatu nombor, dia akan jadi nombor tu sendiri. Jadi kita tak payahlah buat operasi darab. Jadi kita ringkaskan saja, iaitu 606,480 ringgit. Okey. Bahagi dengan penyebut dia ialah 4, jadi kita bahagilah dengan 4. Jadi kita dapatlah. Okey, kita kira 1 darab 4, 4. Kalau ada bagi 20, turun sifar tu, jadi 5 kali 4, 20. Okey. Lepas tu kita tolak. Habis turun 6. 1 kali 4. 4. Tolak ada bagi 2. Turun 4. Okey. 6 kali 4. 24. Tak muat nampaknya. Kita sambung sini. Okey. Dan turun 4 ni kita 8 pula. Okey. Jadi turun 8. Okey. Cikgu turunkan dekat sini lah. Sebab sini bawah tak muat. Cikgu turunkan dekat sini. Okey. Turun sini 8. Jadi 2 kali 4, 8. Tolak. Lepas tu, sifar, turun sifar. Okey, dah tentulah sifar. Okey. Jadi, bila kita dah buat tu, bermakna inilah simpanan Encik Syam. Bermakna dalam tempoh setahun, pada tahun 2018 tu, Encik Syam dapat menyimpan sebanyak 151,620 ringgit. Okey. Jelas? Jelas. Okey. Jadi ini cara dia lah. Ini cara untuk mendapatkan jawapan. Cuma di sini apa yang cikgu nak kamu selalu ingat, cara nak mengira. Bila ada pecahan, okey, darab dengan satu nilai ni, jadi kamu kena ingat cara nak buat pengiraan ni lah, iaitu darab dan bahagi. Kalau pengangka ni, pada pecahan tu pengangka tu adalah 1, jadi kita tak payah buat darab. Sebabnya kalau kita darab, dia akan jadi nombor tu balik. Jadi kita jimatkan masa kita. Okey. Boleh tu? Kita teruskan pula dengan soalan B. Boleh. Okey, terima kasih. Jadi soalan B tu kita tengok. Soalan B dia kata apa? Encik Syam ingin membuka sebuah kedai runcit dengan modal RM100,000. Jadi itu ayat pertama pada soalan B. Dia nak buka kedai runcit. Okey, soalan B ya. Okey. Nak buka kedai runcit. Buka kedai runcit. Okey, kedai runcit. Okey. Modal dia ialah RM100,000.
Okay, RM100,000. Okay, ni modal. Okay, modal tu maknanya nak mulakan perniagaan lah. Okay. Kemudian ayat yang kedua, jika dia menyimpan jumlah wang yang sama setiap bulan. Jadi maknanya tiap-tiap bulan dia simpan jumlah wang yang sama. Jadi, okay, adakah wang simpanannya dalam tempoh 8 bulan pertama mencukupi? Jadi dia tanya, kalau simpan sama, simpan jumlah yang sama tiap-tiap bulan. Okey, tiap-tiap bulan. Okey. Dia kan, okey. Kalau simpan tiap-tiap bulan tu sama tu maksudnya kalau sebulan dia simpan 1,000, tiap-tiap bulan 1,000. Itu maksud dia lah, maksud perkataan sama tu. Okey, maksud perkataan sama. Bukannya bulan ni 1,000, bulan depan 2,000, tak. Bukan itu maksud dia. Jadi sama tu maksudnya inilah dia. Okey, jadi kalau tiap-tiap bulan daripada gaji dia tu dia simpan sama, okey, maknanya dalam tempoh 8 bulan, okey, dalam tempoh 8 bulan, cukup tak 8 bulan tu cukup ke 100,000 nak mulakan perniagaan buka kedai runcit tu? Itu dia tanya, cukup ke tak cukup? Jadi apa yang perlu kita buat? Jadi nak jawab soalan ni, kita kena gunakan jawapan dari soalan A. Sebab soalan A ni ialah simpanan dia untuk tempoh setahun. Ni setahun ni. Soalan A, RM151,000 ni, RM151,620 ni simpanan untuk setahun. Jadi, apa yang perlu kita buat? Untuk jawab soalan B, pertama sekali, kita perlu tahu dengan RM151,620 tu, itu untuk setahun. Jadi kita kena tahu sebulan. Okay, sebulan berapa simpanan dia. Jadi apa perlu buat? Kita kena buat operasi bahagi dengan 12. Kenapa bahagi 12? Sebab setahun ada 12 bulan. Kita nak tahu sebulan berapa. Jadi bila kita bahagi dengan 12, kita tahulah sebulan tu berapa simpanan dia. Jadi kita buatlah RM151,620. Okey, bahagi dengan 12. Okey, bila bahagi dengan 12 kena hafallah sifir 12. Kalau tak hafal kita tulis. Macam mana nak buat sifir 12? Nak saja buat sifir 1 dan sifir 2. 1, 2, 3, 4. Ni cara dia lah. 5, 6, 7, 8, 9. Okey, sifir 2 pula. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Okey. Jadi di sini ni akan jadi 12. Cantumkan saja. Ni akan jadi 24. Ni akan jadi 36. Ni akan jadi 48. Okey, di sini kita kena tambah 5 dengan 1 ni kita tambah jadi 6. Yang sifar ni kita salin je balik. Okey. Kemudian 6 tambah 1 akan jadi 7. Lepas tu 2 ni salin je balik, 72. Okey, 7 tambah 1 akan jadi 8. 4 ni salin saja balik. Okey, 8 tambah 1 akan jadi 9. 6 ni salin je balik. Dan 9 tambah 1 akan jadi 10. 8 ni salin je balik. Jadi kita akan tengok selesaikan operasi bahagi ni dengan sifir yang ni ya. Okey. Jadi yang ni kita selesaikan. Jadi kita tengoklah. Okey. Okey, jadi kita tengok. Nak mula dengan berapa? Kita mula dengan 15. Okey. Sebab itu yang paling hampir dengan 12. Jadi kita tahulah 1 kali 12, 12. Tolak ada baki 3 turun 1. Jadi kita tengok 31 tak ada, paling hampir 24. Iaitu yang kedua. Jadi 2, 24. Tolak ada baki 7. Turun 6. Okey, 76. Tak ada, paling hampir 72 iaitu yang ke-6. Jadi atas 6 ni tulis 6. Bawah ni tulis 70.
2 tolak ada baki 4 turun 2. 42. Tengok tak ada 42 kat sini, paling hampir 36 iaitu yang ketiga. Jadi tulis sini 3 dapat 36. Tolak ada baki 6. Okey. Tak muat sini, cikgu sambung sini 6. Okey, 6. Okey, 6. Sini katalah 6. Okey. Jadi daripada 6 tu turun 2. 62. 62 tak ada, paling hampir ialah yang ke 5. Okey, yang ke 5. Okey, jadi di sini kita tulis 5. 5. Okey, 12. Okey. 5. 5 kali 12, 60. Okey, lepas tu pula sekejap check balik. 620, 150, 1,620. Okey, 12. 11,635. Okey, 62. Okey, kat mana silap dia? Ada 62. 60 turun. Sekejap, ada kesilapan ni. Okey. Sekejap dulu daripada sini 6. 62. 60. Okey. Okey. Mana silap dia? Sekejap. Okey. Ni ada kesilapan. Check balik, tengok kat mana silap dia. Okey. 42. Okey. 62. 62. Okey, sini. 6. Jadi 62. Sama 6 kali 32. 36. Okey. 10. Okey. Sorry. Ada kesilapan ni. Skill tak muat ni, cikgu tu. Sekejap kita buat balik. Sebab dia punya ni tak muat ni susah. Dia jadi keliru. Okey. Okey. Sekejap sekejap Sekejap. Okey. Kita buat daripada mula balik. Tadi ada tu, okey. Okey, 1 kali 12. 12. Okey. 31. Okey, 5 tolak 23. Okey, 2 kali 12, 20. 4. Pula ni ada bagi 7. Turun 6. 76. Okey, 76 ni 6, 72. 6, 72. Okey, tolak. Ada bagi 6 tolak 2, 4. Okey. 6 tolak 2, 4. Okey, sini turun 2. Okey, 42. Jadi 12 kali lepas tu 42 tak ada, paling hampir 3, 36. Sini 3. Okey, sini bawah ni 36. Tolak. Ada baki 6. Kita buat ni pinjam. Ni jadi 12. Tolak 6 turun 5. Okey, 5. 30. Baru betul. Okey, 12 kali 60. 12 kali 5, 60. Okey, jadi bermaksud apa yang kita dapat lihat sebulan simpanan Encik Syam ialah RM12,635. Ini untuk sebulan. Okey. Kita tulis kat sini Okey. 12,635. Jadi adakah ini jawapan dia? Belum lagi. Dia tanya dalam tempoh 8 bulan pertama. Cukup tak untuk buka mulakan perniagaan dia tu? Jadi apa yang perlu kita buat?
Okay, seterusnya kita ambil nilai sebulan tu iaitu 12,635 darab dengan 8. Jadi hasil darab ni akan menentukan sama ada cukup ke tak cukup. Jadi 5 darab 8, 40. Kita kat sini, 4 kat sini. 3 kali 8, 24. 24 tambah 4, 28. Okey. 6 kali 8, 48. 48 tambah 2, 50. Okey. 2 kali 8, 16. 16 tambah 5, 21. Okey. Jadi 1 kali 8, 8 tambah 2, 10. Okey. Jadi daripada sini kita dapat lihat bermakna dalam tempoh 8 bulan, Encik Syam dapat menyimpan sebanyak RM101,080. Okey, jadi tadi dia kata nak mulakan perniagaan, modal dia ialah RM100,000. RM100,000. Jadi adakah cukup duit simpanan Encik Syam ni atau tidak? Jadi jawapan dia ialah cukuplah. Jadi lepas pengiraan ni kita kena nyatakanlah. Kita kena nyatakan jadi simpanan Encik Syam selama 8 bulan adalah mencukupi. Okey, ini kamu kena nyatakan adalah mencukupi. Okey, mencukupi. Maknanya dengan simpanan dia ni cukuplah untuk mulakan perniagaan. Sebab nak mula perniagaan RM100,000 sedangkan dia simpan 8 bulan lebih dari RM100,000 iaitu RM101,080. Okey, jadi cukuplah. Okey, jadi itu soalan 1A dan B. Okey. Selesai tu? Faham? Faham. Okey. Faham. Okey, terima kasih atas respon. Okey, seterusnya kita bincang pula soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Okay, minta volunteer untuk baca soalan. Siapa pula yang nak baca? Okey, Izzah. Jadual 2 ialah bil yang tidak lengkap yang menunjukkan barang yang dibeli oleh Khairul untuk memasak bubur kacang hijau. Berapakah jumlah wang yang perlu dibayar oleh Khairul? Okey, B. Khairul mendapat diskaun sebanyak 20%. Hitung jumlah wang yang perlu dibayar oleh Khairul selepas diskaun. Okey, terima kasih. Okey, atas volunteer tu. Okey, jadi di sini kita kena tengok jadual tu ataupun kita kena lengkapkan jadual tu. Okey. Jadi dia kata jadual 2 ialah bil yang tidak lengkap yang menunjukkan barang yang dibeli oleh Khairul untuk memasak bubur kacang hijau. Jadi kalau kita tengok sini cikgu tulis apa yang ada pada jadual tu. 4 kilogram kacang hijau. Okey, yang tu dia bagi yang sini harga seunit. Ini harga seunit. Harga seunit tu maksudnya harga untuk 1 kilogram lah. Jadi harga seunit ialah RM3.50. Okay, yang ni hujung sekali ialah harga. Harga tu di situ bermakna kita dapat lihat RM14. Okey. Jadi macam mana kita nak dapat jumlah harga ni? Sebenarnya kita hanya darabkan yang ni pertama kuantiti. Kuantiti tu boleh kata jisim lah. Kuantiti. Yang ni barang. Okey, barang. Okey. Jadi kita darabkan kuantiti tu 4 kilogram dengan harga seunit, kita dapatlah jumlah harga.
Okey, itu barang yang pertama. Yang kedua ialah 2 kilogram. Apa barang dia? Santan. Okey, santan. Kemudian harga seunit ataupun harga untuk 1 kilo lah, iaitu RM3 kalau ikut jadual tu. Okay, tapi dekat sini dia kosongkan. Okay, dekat bahagian jumlah harga ni dia kosongkan. Kemudian yang ketiga ialah kuantiti dia ialah 2 kilogram juga, tapi barang dia ialah gula Melaka. Okay, gula Melaka. Jadi harga seunit dia bagi kat situ ialah RM6.50. Kemudian harga ni dia tak bagi tahu. Harga untuk 2 kilogram gula Melaka dia tak bagi tahu. Jadi apa yang perlu kita buat? Pertama kita kena lengkapkan jadual ni. Macam mana nak lengkapkan tadi? Cikgu kata kuantiti darab dengan harga. Okey, jadi yang tu dah ada dah kat sini. Yang ni pula. Yang ni kita boleh congak 2 darab dengan RM3. Jadi kita boleh congak dapat berapa? RM6 lah kan? Okey. Kemudian gula Melaka pula 2 darab dengan RM6.50. Sepatutnya kamu dah darjah 6 ni boleh congak sepatutnya. Jadi berapa kalau kita congak? RM6.50 darab 2. Dia akan dapat 13. Bagus. RM13. Okey. Kita dah lengkapkan situ Okey, jadi bila kita dah lengkapkan kat situ, okey, soalan A tu dia kata berapakah jumlah wang yang perlu dibayar oleh Khairul? Jadi macam mana kita nak tahu jumlah wang yang perlu dibayar oleh Khairul untuk beli ketiga-tiga barang ni? Jadi kita kena buat operasi tambahlah. Mula-mula tadi kita dah selesaikan darab. Maknanya kita dah buat darab tu secara congak. Okey, lepas tu kita tambahlah iaitu RM14. Okey, nak buat bentuk lazim tak muat. Jadi cikgu buat dalam bentuk ayat matematik ataupun persamaan. Tambah dengan okey, santan tadi RM6. Okey, jadi RM14 tambah RM6 kita boleh congak, dapatlah RM20. Lepas tu tambah lagi dengan RM13. Jadi RM20 tambah RM13 boleh congak juga kan? Jadi kita akan dapat berapa? Iaitu RM33. Okey, siaplah untuk soalan A. Okey. Jelas untuk soalan A? Jelas. Okey, terima kasih yang respon tu. Okey, soalan B pula dia kata Khairul mendapat diskaun sebanyak 20%. 20%. Diskaun tu maksud dia apa? Maksud diskaun ni ialah pengurangan harga. Okey, pengurangan harga. Itu maksud diskaun. Maknanya kalau kita kira tadi pada soalan A, sepatutnya Khairul dah bayar RM33. Itu harga barang sebenar. Tapi dia kata tadi dapat diskaun. Diskaun tadi baru je cikgu cakap pengurangan harga. Maknanya Khairul akan bayar kurang dari RM33. Tapi berapa? Jadi tu yang dia kata dia diskaun sebanyak 20%. 20% tu daripada harga barang yang Khairul belilah. Jadi apa yang perlu kita buat? Yang ni patutnya kamu dah biasa dah dengan soalan-soalan yang seumpama ni. Jadi 20% daripada jumlah harga barang. Jumlah harga barang. Okey. Ini yang kita kena tahulah. Jadi 20% ni kita tukar jadi pecahan 20/100. Okey. Daripada kita kena darab. Darab dengan apa? Jumlah harga barang tadi iaitu RM33. Jadi kita buat ni 33. Okey. Jadi apa yang patut kita buat untuk selesaikan ni? Sama macam soalan 1A tadi. Mana soalan 1A tadi? Ni dia. Nampak? Pecahan darab dengan nombor sesuatu nilai. Jadi sama jugalah ni. Sama juga dengan yang ni. Okey, tapi yang ini kita boleh potong sifar dulu. Sebab kita nampak sini ada sifar, ni ada sifar. Kita boleh potong dulu. Okey, sekarang dah tak ada sifar melainkan ni saja.
Tapi yang ni tak boleh potong. Tak boleh suka-suka potong macam tu. Bila kita nak potong mesti ada pasangan dia. Contoh macam ni pengangka ni nombor sifar yang kat atas ada pasangan untuk dipotong dengan sifar yang kat bawah ni. Jadi yang sifar kat bawah ni nak potong sifar lain dah tak ada dah pasangan dia. Jadi kita dah tak boleh potong sifar dah. Tapi kita boleh lihat 2 dengan 10 adalah gandaan sepunya. Gandaan dalam sifir 2. Jadi bermaksud kita boleh potong 2 ni dengan sifir 2 lah. Maknanya 2 bahagi 2 akan jadi 1. Okay, 10 ni akan 10 bahagi dengan 2 akan jadi 5. Jadi sekarang kita tengok. Okay, bermakna nilai ni lepas kita potong-potong, cikgu tulis balik supaya tak crowded 1/5. Daripada 20/100 potong-potong jadi 1/5. Darab dengan 33. Okay, jadi yang ini kamu buat balik yang macam cikgu kata tadi. Darab ni bahagi. Jadi di sini kita tak perlu darab sebab ini 1. Kita buat bahagi je. Bermakna RM33. Okey, tak muat cikgu buat kat sebelah ni. Kalau buat kat situ tak muat nanti. Bermakna RM33. Okey, bahagi dengan 5. Kenapa bahagi dengan 5? Sebab tadi lepas kita potong-potong, penyebut dia jadi 5. Okey, jadi kita bahagi dengan 5. Jadi kita buatlah. Okey, berapa? 6 kali 5, 30. Tolak, ada baki 3. Okey, ni titik perpuluhan ni kan. Okey, ni titik perpuluhan. Lepas tu turun sifar yang ni. Sifar. Jadi, berapa? 6 kali 5, 30 juga lagi. 30. Okey, tolak, habis. Turun lagi sifar ni. Sifar yang terakhir. Jadi, sifar darab 5. Sifar. Tolak. Jadi, habis. Okey, sekarang RM6.60 ni ialah nilai diskaun. Okey, nilai diskaun tu maksudnya nilai yang dikurangkan. Bukannya daripada RM33 tinggal bayar RM6.60 je, bukan. Ini nilai yang dikurangkan. Nilai diskaun tu. Jadi, apa perlu buat? Soalan dia kata, berapa yang perlu dibayar? Jadi, daripada harga asal, iaitu sepatutnya Khairul bayar RM33, tapi dah dikurangkan. Itu yang dikatakan nilai diskaun tu. Dikurangkan sebanyak RM6.60. Jadi kita buat operasi tolak lah. Okey, itu RM6.60. Lepas tu kita buatlah pengiraan macam biasa. Sifar tolak sifar, sifar tolak 6 tak boleh. Pinjam dari 3, tinggal 2. Jadi 10, 10 tolak 6. 4, cetak titik perpuluhan, 2 tolak 6 tak boleh, pinjam dari 3, jadi 2, ni akan jadi 12, 12 tolak 6, 6. 2 ni turunkan saja, jadi kita akan dapat tahu bahawa Khairul hanya perlu bayar RM26.40 sahaja. Okey, jelas tu? Jelas. Okey. Ada apa-apa pertanyaan? Tak ada. Tak ada cikgu. Okey, tak ada. Okey, jadi untuk perbincangan hari ini, okey, cukup setakat tu je lah. Okey, jadi kita untuk kelas akan datang, okey, sekejap cikgu stop record ni.